Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan dan salam PKP. Saya Muhammad Solahuddin bin Ghazali 242482 bersama kumpulan saya iaitu Abu Zah bin Abu Razak, Cik Muhammad Fadhirul bin Cik Soh, Muhammad Suhaidi bin Abdul Samad dan juga Muhammad Syafiq bin Abdul Majid. Soalan yang kami dapat iaitu soalan 2 pentadbiran awam korporat, iaitu Kerajaan Baru Pakatan Harapan sering mengutarakan inisiatif untuk mengecilkan saiz perkhidmatan awam, membincangkan manfaat dan kesan untuk mengecilkan saiz perkhidmatan awam serta adakah perswastaan dapat menyelesaikan segala permasalahan ini. Kita pergi pada pengenalan yang pertama, iaitu pentadbiran awam didefinisikan sebagai segala proses, organisasi dan individu yang terlibat dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang diputuskan atau dikeluarkan oleh badan perundangan eksekutif dan kehakiman, di samping terlibat dalam proses penggubalan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. So, pengenalan kedua ialah pentadbiran awam adalah sebuah badan yang akan melaksanakan pentadbiran negara melalui dasar-dasar dan peraturan yang diwujudkan oleh kerajaan dalam sesebuah negara. Bagi Milton J. Esmond 1972, beliau mengatakan Malaysia is the best understood as an administrative state. Sajani ini memuji kegemilangan sejarah pentadbiran dan perkhidmatan di negara ini semenjak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka hinggalah ke zaman penjajahan Barat British, terutamanya dalam mempengaruhi dan membentuk sistem pentadbiran di negara ini daripada sistem pentadbiran feudal kepada sistem pentadbiran moden dan demokratik. Pentadbiran awam tradisional dilihat sebagai satu tadbir urus yang seragam dalam pentadbiran organisasi pada masa dahulu, kerana pada ketika itu terdapatnya hierarki yang baik, iaitu daripada zaman kerabat diraja, golongan bangsawan dan pembesar, seterusnya kepada pembesar daerah. Di situ ada pula golongan ulama dan juga pendeta, dan adanya golongan perintah ataupun rakyat biasa yang disusun cantik dalam memastikan pentadbiran yang diuruskan adalah tersusun. So, isu yang mengecilkan saiz perkhidmatan awam Kerajaan Pakatan Harapan ini telah keluar di surat khabar utama negara, dan juga telah keluar di berita, dibincangkan mengenai saiz perkhidmatan awam untuk dikecilkan ini. Sebab mengapa saiz perkhidmatan awam ini perlu dikecilkan ialah isu ini sebenarnya telah 30 tahun diutarakan, namun sekarang ini baru muncul untuk diketengahkan kembali isu mengecilkan saiz perkhidmatan awam. Pada zaman Tun M itu, pada masa Tun M menjadi Perdana Menteri keempat, Tun M telah melaksanakan dasar perswastaan, yang mana impak ekonomi yang diberikan melalui dasar perswastaan ini adalah sebenarnya besar dan memberi impak yang baik kepada negara. Tun M melihat pada ketika itu jabatan-jabatan yang tidak memberi impak pada kerajaan pada ketika itu menswastakan bagaimana TMB yang telah diswastakan, dan kita lihat bagaimana TMB telah menjana kewangan yang baik kepada negara dan memajukan ekonomi negara secara tidak langsungnya. Jadi Tun M berpendapat jumlah penjawat awam yang dimiliki kerajaan ketika ini adalah terlalu besar, yang mana 1.7 juta yang telah meningkat semenjak beliau meninggalkan pentadbiran negara pada tahun 2003. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abu Zah bin Abdul Razak atau Ghazali, nombor metrik 242372. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kesan kepada inisiatif pengecilan perkhidmatan awam. Menurut Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini, saiz penjawat awam ini menjadi kebimbangan kepada orang awam kerana kerajaan terpaksa menanggung pembelanjaan yang banyak. Seterusnya, negara dibimbangi akan menanggung pembelanjaan pengurusan kerajaan yang meningkat pada setiap tahun dengan membuat perbandingan dengan nisbah penjawat awam di negara seperti Singapura, Indonesia, Korea, Jepun, Rusia dan Britain. Ekoran perkara itu, kerajaan juga mengambil pendekatan dasar perswastaan dengan kerajaan mengurangkan beban kewangan, meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja, menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan pembahagian sumber yang lebih cekap.
Langkah diambil dijangka dapat menjimatkan pembelanjaan emolumen sehingga 1.9 bilion serta penjimatan sebanyak 490 juta bagi pembayaran pencen untuk kaki tangan awam. Langkah kepada inisiatif pengecilan penjawat awam, Kerajaan Pakatan Harapan juga telah mengatakan melalui bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berpendapat bahawa untuk melaksanakan pengecilan penjawat awam tidak bererti akan berlaku pengurangan peluang pekerjaan. Yang kedua, beliau menegaskan dasar pensuartaan yang dilaksanakan pada tahun 1983 merupakan satu strategi yang masih relevan pada masa kini sekaligus mampu meningkatkan kecekapan dan produktiviti penjawat awam. Manfaat dan kesan pengecilan saiz perkhidmatan awam. Manfaat yang akan dapat, yang pertama, mengelakkan daripada berlakunya pertindihan tugas di Malaysia. Terdapat beberapa agensi kerajaan yang mempunyai fungsi dan peranan akan sama. Contohnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Selain itu, Institut Integriti Malaysia (IIM), Suruhanjaya Integriti Agensi Penguasaan dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM). Penstrukturan semula jabatan-jabatan kerajaan yang mempunyai pertindihan tugas amat perlu bagi mengelakkan pembaziran. Manfaat yang kedua yang negara akan dapat adalah dapat memansuhkan agensi yang tidak diperlukan. Sebagai contoh, Agensi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat iaitu SPAD sudah dikenal pasti oleh kerajaan sebagai satu agensi yang mempunyai pertindihan tugas dan persamaan fungsi yang mana ianya boleh dilaksanakan oleh Kementerian Pengangkutan di bawah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Dengan pemansuhan tersebut, kerajaan dapat memberi tumpuan dan peruntukan kepada jabatan-jabatan kerajaan yang penting untuk meningkatkan aset tenaga kerja serta memperbaiki kebajikan kaki tangan yang lain. Langkah ini adalah penting bagi meningkatkan produktiviti dan kecekapan penjawat awam dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syuhaili bin Abdul Samad. Saya akan membentangkan kesan mengecilkan saiz perkhidmatan awam. Antara kesannya ialah mengurangkan kecekapan dalam kerajaan. Sebagai contoh, penubuhan jasa yang turut membantu kerajaan dalam membuat analisa pelbagai isu semasa, mendapat balas daripada rakyat, memperkukuhkan kestabilan politik dan keselamatan negara dan juga mendapat sokongan rakyat terhadap kerajaan. Dengan pembubaran jabatan ini secara tidak langsung akan menjejaskan kecekapan dalam kerajaan. Kesan yang kedua akan mengakibatkan kaki tangan kontrak hilang pekerjaan. Sebagai contoh, penutupan JAS ataupun Jabatan Alam Sekitar yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2019 telah mengakibatkan 800 kaki tangan kontrak hilang pekerjaan. 300 penjawat awam juga terkesan dengan tindakan ini, di mana mereka diletakkan kembali di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam yang akhirnya ditukarkan ke jabatan lain. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Muhammad Fadirul bin Cik Sun, nombor matrik 242393. Okey, saya akan menerangkan dasar penswastaan. Dasar penswastaan yang telah diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir dalam bulan Mac 1983 bererti kembalikan atau bertentangan dengan pemiliknegaraan atau nationalisation. Objektif pemiliknegaraan ialah kerajaan mengambil alih hak milik ekonomi melalui perusahaan-perusahaan awam. Manakala penswastaan bererti pemindahan perkhidmatan dan perusahaan-perusahaan awam kerajaan kepada sektor swasta. Objektif dasar penswastaan di Malaysia: pertama, untuk mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan. Yang kedua, untuk meningkatkan persaingan, meninggikan kecekapan dan produktiviti. Yang ketiga, mempercepatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan peranan sektor swasta. Yang keempat, mengurangkan atau mengecilkan saiz dan kehadiran sektor awam dalam ekonomi negara. Dan yang
Kelima, meluaskan peluang-peluang ekonomi bagi memenuhi sasaran pemilihan Bumiputera seperti yang terkandung di dalam dasar ekonomi baru. Impak dasar penswastaan. Kelegaan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan. Yang pertama, penswastaan telah berjaya mengurangkan beban pentadbiran kerajaan terutama dalam hal-hal personal atau pejawatan dan tanggungjawab kewangan. Yang kedua, mengurangkan dalam beban kewangan kerajaan boleh dilihat dari jumlah perbelanjaan modal yang tidak perlu lagi dikenakan terhadap aktiviti yang telah diswastakan itu. Penjimatan dalam perbelanjaan gaji dan pencen pekerja. Contohnya dari segi penswastaan jabatan telekom. Okey, impak dasar penswastaan. Mengurangkan saiz sektor awam. Yang pertama, mengurangkan saiz sektor awam merupakan satu lagi objektif penswastaan. Walau bagaimanapun, tidak ada maklumat yang tepat mengenai saiz sektor awam dan tetapi dikatakan bahawa sehingga tahun 1991, kerajaan telah dapat mengurangkan hanya sebahagian kecil sahaja tenaga kerja sektor awam. Yang kedua, walau bagaimanapun, satu perkembangan yang mengagumkan berlaku di mana hasil dari penswastaan yang dijalankan secara terancang oleh kerajaan sehingga tahun 1996 telah dapat menjimatkan perbelanjaan modal berjumlah RM96.2 bilion, sementara seramai 98,000 anggota awam telah dipindah kepada sektor swasta. Impak dasar penswastaan melengkapkan dasar ekonomi baru. Yang pertama, melalui penswastaan, pembaharuan pentadbiran terutamanya dalam aspek-aspek kelakuan, misalnya kecekapan, keberkesanan dan persaingan di kalangan pegawai-pegawai kerajaan. Okey, impak dasar penswastaan. Jaminan kepada kebajikan bekas penjawat awam. Pertama, penjawat awam yang kekal dipindahkan ke syarikat swasta berdepan dengan risiko tersendiri. Berikutan, kebanyakan syarikat di sektor tersebut mengutamakan keuntungan semata-mata. Golongan pekerja yang terlibat dengan dasar penswastaan sebelum ini turut tidak terlepas daripada risiko dibuang kerja. Seterusnya, kerajaan berjaya dari segi penswastaan apabila ada pihak yang mengambil alih dan bekerja memperoleh kekayaan selepas beralih kepada sistem di bawah swasta. Kemudian, mereka dibuang kerja kerana kemungkinan berlaku pengecilan dalam jumlah perkhidmatan swasta kerana industri tersebut mahu memaksimumkan keuntungan sehingga menyebabkan ada yang kehilangan pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Abdul Majid. Nombor batrik 242498 ingin bentangkan berkaitan kesimpulan. Dasar dan program perswastaan telah memainkan peranan penting dalam mempercepatkan pertumbuhan ekonomi menerusi pelaburan yang lebih besar dan membawa kepada pengembangan sektor korporat. Pertumbuhan juga berlaku menerusi peningkatan kecekapan kerana lebih banyak output dapat dihasilkan melalui penggunaan sumber yang lebih kecil. Walau bagaimanapun, syarikat swasta ini cenderung dengan meningkatkan harga kerana pelabur mahukan keuntungan yang tinggi. Mangsanya sudah tentu pengguna. Terdapat juga syarikat yang diswastakan cenderung memberhentikan tenaga pengerja dan menggantikannya dengan teknologi terkini hanya untuk mengurangkan kos pengeluaran dan memaksimumkan keuntungan. Oleh yang demikian, penswastaan adalah penyelesaian jangka pendek kepada bebanan kerajaan, tetapi dalam jangka masa yang panjang, kerajaan berkemungkinan perlu menanggung masalah lain
kesan daripada penswastaan seperti pengangguran, sumber tenaga dan kemiskinan. Sekian, terima kasih.